الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به أنه يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang bermaksud, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut dan lapar dan kekurangan pada harta benda, nyawa dan tanam-tanaman. Dan berikanlah kabar berita gembira bagi orang-orang yang bersabar, yaitu mereka yang apabila mereka diuji oleh Allah, mereka akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini datangnya daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Mereka inilah yang akan beroleh rahmat, yang akan beroleh kebaikan dan rahmat daripada Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan pengerusi berserta seluruh ahli jawatan kuasa surau, pimpinan masyarakat, tuan guru, para asatidzah, alim ulama, tuan haji, puan hajjah, ayah, ibu, abang, kakak, sedang jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dapatlah kita pada malam yang berbahagia ini berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul dalam suasana yang alhamdulillah kita boleh sebut kita dah kembali kepada norma yang asal, yang mana sebelumnya kita melalui fasa-fasa yang disebut sebagai fasa ujian di dalam kehidupan kita. Bila mana tahun 2020 yang lepas Allah uji kita dengan kehadiran suatu wabak dan satu makhluk yang dinamakan dengan coronavirus COVID-19, yang mana pada ketika itu banyak merubah perkara yang disebut sebagai norma di dalam kehidupan kita. Bukan sekadar norma yang biasa dalam kehidupan kita, tak boleh bersentuh, kena jaga jarak, pakai pelitup muka dan sebagainya. Bahkan dalam tata cara ibadah kita pun terpaksa
diubah normanya untuk mengelakkan daripada berlakunya merebaknya wabak tersebut. Bermula daripada kita tidak dibenarkan langsung hadir ke rumah Allah, melainkan beberapa orang sahaja yang dibenarkan, untuk pastikan jangan tertinggal ataupun jangan mati, jangan terhenti solat berjemaah. Yang lain kena solat di rumah. Sehingga pada ketika itu kita buat pertama kalinya para suami menjadi imam di rumah masing-masing pada bulan Ramadan, kan? Kemudian kita beransur sehinggalah pada ketika ini kita sedang berada dalam fasa yang kita sebut fasa endemik ataupun fasa pengakhiran, yang mana ujian yang Allah Subhanahu wa taala datangkan di dalam kehidupan kita ini adalah ujian yang silih berganti, yang tidak akan berakhir. Selepas daripada pandemik COVID-19, bukan kata berakhir dah ujian kita. Ujian ini akan terus berjalan di dalam kehidupan kita. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, di antaranya Allah nyatakan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim la ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Alif Lam Mim, hanya Allah lah yang mengetahui maknanya. Adakah manusia berfikir kami akan membiarkan mereka berkata ayyakulu amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji. Walaqad fatanna allazina min qablihim, dan demi sesungguhnya kami telah uji orang-orang sebelum daripada mereka. La ya'lamanna allazina sadaqu, dengan ujian tersebut maka dapatlah diketahui siapakah orang-orang yang benar. Wa la ya'lamanna al-kadhibin, dan siapakah orang-orang yang berdusta. Inilah fase di dalam kehidupan kita yang tidak pernah terhenti dengan ujian, dengan cubaan yang datang silih berganti. Ujian akan berakhir bila? Ujian akan berakhir bila mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan kematian. Yang mana tujuan ujian ini, sidang jemaah yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala sebut di dalam ayat yang lain adalah tujuannya adalah yabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya, untuk melihat siapakah di kalangan kamu yang terbaik amalannya, yang di dalam hidupnya dia tidak meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak melanggar larangan Allah, meskipun dalam keadaan dia menjalani ujian demi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam awal muqaddimah tadi kita sebutkan ayat yang mana Allah tegaskan kepada kita bahawa hidup kita ini tidak lepas daripada ujian. Dan di antara bentuk-bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam ayat tersebut ada lebih kurang 5 bentuk yang Allah Taala sebut. Yang pertama sekali Allah Subhanahu wa taala sebut ujian yang pertama adalah ujian al-ju'. Ujian al-khauf. Ujian ketakutan. Takut yang sentiasa membayangi kehidupan kita. Kita ni macam-macam benda kita takut dalam kehidupan kita. Takut sakit, takut mati, takut ditinggalkan, takut apa lagi, macam-macam benda. Takut untuk menghadapi masa depan yang serba tidak menentu keadaannya, kan? Macam-macam ketakutan di dalam kehidupan kita. Tu tak sebut lagi takut dengan hantu, kan? Duduk sorang-sorang bertapuk bawah katil, menyorok bawah katil. Bila orang tanya kenapa menyorok bawah katil, takut. Takut apa? Takut nanti hantu Kak Lima datang semula, katanya. Kan? Takut nanti hantu Kak Lima datang semula. Takut hantu pula pun takut. Kan? Masuk jemaah malam 1 Syawal semua takut. Kenapa takut? Syaitan dah dilepaskan ustaz, nanti ada hantu. Hantu mana? Hantu raya pula.
Kan? Ketakutan yang sentiasa membayangi di dalam kehidupan kita. Yang mana ketakutan ini Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai satu ujian. Sebagai satu ujian, sebagai satu dugaan di dalam kehidupan kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, bila mana kamu dilanda dengan ketakutan, bila mana kamu dilanda dengan perasaan takut, maka pada ketika itu kamu bergantung haraplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ajar kepada kita bila dilanda rasa takut baca doa, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita mohon pada Allah perlindungan. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan pada Allah segala urusan kita. Keselamatan kita daripada segala benda yang kita takuti di dalam kehidupan kita. Sebab itu Nabi ajar bila mana kita takut dengan sesuatu, kita minta perlindungan pada Allah. Kita takut sakit, kita minta perlindungan. Kita takut serangan daripada makhluk-makhluk Allah, mohon perlindungan. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzami wa min sayil asqam. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kami berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan segala makhluk ciptaan. Ini baru betul. Ni dak masuk hutan, sebelum masuk hutan tak baca bismillah, tapi panggil tok ni. Tok ni minta kebenaran cucu nak masuk hutan. Padahal tok dan nek dia lama dah meninggal, duduk dalam kubur. Tapi sebab takut pada benda selain daripada Allah. Kan? Patutnya dalam hidup kita ni tak ada benda lagi lain yang kita takut, melainkan ketakutan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian yang pertama. Ujian yang kedua, ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidup kita ini kita akan diuji dengan apa? Kita diuji dengan perkara yang kedua, iaitu yang disebut sebagai al-ju', perasaan lapar. Lapar ni ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan fitrah kita sebagai manusia, bila mana tak makan lapar. Dan hari ini kita lihat, bila mana manusia diuji dengan rasa lapar, dia akan datang satu sifat di dalam diri. Akan datang satu sifat di dalam diri manusia, iaitu yang disebut sebagai sifat tamak. Sifat tamak. Kemudian tamak itu akan disertai dengan apa? Dengan boros. Sebab tu kita lihat orang yang dalam keadaan lapar di dalam hidup dia, dia tak lari daripada dua benda. Ambil contoh mudah, kita boleh lihat masa bulan puasa. Kan? Semua orang datang ke bazar Ramadan dalam keadaan lapar, berpuasa. Bila dalam keadaan lapar ni, kalau boleh, kalau ada 100 gerai itu semua dia nak beli. Sekali dengan tukang-tukang jual tu dia nak beli. Sebab dalam keadaan lapar. Ataupun kita boleh lihat kalau di luar daripada bulan Ramadan, waktu makan tengah hari kadang-kadang. Bila mana tak sempat nak sarapan, pergi makan tengah hari. Makan tengah hari tu kau banyak, penuh pinggan. Datang makan kenduri dalam keadaan lapar, penuh pinggan. Makan tak habis pun. Makan tak habis pun. Kadang-kadang 1/4 saja makan daripada lauk yang kita ambil. Begitu juga beli macam-macam jual dalam bulan Ramadan. Tetapi bila mana sampai rumah, berbuka dengan segelas air, sebiji kurma, dah hilang rasa lapar. Dah makanan yang tadi dibazir begitu saja. Sebab itu juga katanya para ulama, al-ju' juga bermaksud, lapar juga bermaksud yang membawa makna rasa ketidakcukupan terhadap rezeki Allah di dalam hidup kita. Sebab itulah kita lihat ramai orang yang tamak, ramai orang yang rasa tidak cukup di dalam kehidupan mereka terhadap rezeki yang Allah berikan, sehingga mereka sanggup melanggar perintah Allah, sehingga mereka sanggup melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Hari ini kita lihat orang makan rasuah,
pecah amanah, salah guna kuasa. Sebab apa semua ini berlaku? Kerana mereka rasa tidak cukup dengan apa yang telah ada pada mereka. Jadi nak puaskan keinginan di dalam hati mereka dengan jalan apa? Dengan jalan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sidang jemaah yang Allah Taala, ketika kita diuji oleh Allah dengan rasa ketidakcukupan di dalam hidup kita, rasa lapar di dalam hidup kita, kita mohonlah kecukupan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hanya Allah lah yang mampu mencukupkan segala keperluan kita. Kita doa pada Allah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita mohon kecukupan daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Bukannya cari jalan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rasa lapar. Yang ketiga, di dalam hidup kita yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan apa? Wa naqsim minal amwal, kekurangan pada harta benda. Boleh jadi harta benda kita berkurang sebab rusak. Kan? Kita pakai barang kita, tiba-tiba sampai satu masa rusak. Kan? Kita pakai motor kenderaan kita yang sebelum ni elok, tak pernah ada masalah, tiba-tiba rosak. Handset, televisyen dan sebagainya kita guna elok aja sebenarnya, tiba-tiba rosak. Ataupun lusuh, kan? Baju pakaian kita dah lama beli, lama guna, lusuh, rosak. Ataupun musnah. Musnah boleh jadi musnah dengan sebab apa? Musnah dengan sebab bencana. Bencana apa? Bencana banjir. Biasa belah-belah pantai timur ni biasa dengan bencana banjir. Kalau di Sabah tu, selain daripada banjir, apa lagi yang memusnahkan harta benda? Berlakunya kebakaran. Berlakunya kebakaran. Ya. Bila berlaku kebakaran, berlaku banjir dan sebagainya, habis musnah harta benda kita. Kan? Ataupun harta benda kita ini berkurang dari sudut macam mana? Hilang. Harta benda kita hilang. Hilang sama ada dicuri ataupun hilang sebab kita cuai, salah letak, tercicir, tak tahu letak mana, cari-cari tak jumpa. Kan? Nak bagi tahunya apa? Itu semuanya hanya asbab. Yang sebenarnya Allah nak uji kita dengan apa? Dengan kekurangan harta benda di dalam kehidupan kita. Berkurangnya harta benda. Nak ajarkan kepada kita apa? Bahawa apa yang kita miliki di dalam hidup kita, harta benda yang kita ada, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana harta benda kita kurang, itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sidang jemaah yang dirahmati Allah, ya, wal anfus, dan nyawa. Nyawa ni dengan makna kata apa? Hilang orang yang kita sayang. Tengah-tengah sayang, kita sayang kepada orang tua kita meninggal dunia. Tengah kita sayang terhadap pasangan hidup kita tinggalkan kita. Tak kiralah sama ada bercerai ke ataupun meninggal dunia. Tengah kita sayang dengan anak kita pergi tinggalkan kita. Anak kita sambung belajar, anak kita dapat posting kerja jauh, kahwin dengan pasangan yang dia pilih, kahwin pula duk tinggal jauh di pedalaman Sabah. Dipisahkan. Ataupun berlakunya kematian. Ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tak boleh tahan, tuan-tuan. Tak boleh tahan dengan ujian kehilangan orang yang dia sayang. Ada satu kes tu, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia terlalu sayang terhadap anak dia. Sebab anak ni adalah anak tunggal. Satu-satunya anak dia yang dah bertahun-tahun, setelah bertahun-tahun menikah, akhirnya baru Allah kurniakan zuriat. Tak lama pula lepas dapat zuriat tu, tengah elok anak tu membesar, zuriat ni ditarik oleh Allah, meninggal dunia. Allahu Akbar. Bila mana meninggal dunia ni, tak boleh tahan. Tak boleh tahan dengan ujian daripada Allah, sehingga mencabar Allah. Dia dukung anak dia,
bawa keluar daripada rumah tu enggak ke langit. Mana Allah? Pertikaikan. Mana Allah? Kenapa Allah berlaku zalim pada saya? Berapa yang saya kena bayar untuk hidupkan anak saya? Sebut. Saya boleh bayar. Allahu Akbar. Sampai tahap macam tu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tak boleh tahan dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah Subhanahu wa taala uji sampai yang tahap yang demikian rupa. Dan yang kelima, sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian dalam hidup kita ini yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran adalah was-samaraj. Ya, was-samaraj bermakna buah-buahan ataupun hasil tanam-tanaman. Dengan makna kata lain, di dalam kehidupan kita ni Allah uji kita dengan sempitnya rezeki. Kita boleh lihat semasa pandemik yang berlaku tempoh hari, bagaimana Allah uji kita. Berapa ramai di kalangan mereka yang diuji oleh Allah dengan kehilangan punca pendapatan. Bukan kerja biasa-biasa tuan-tuan, kerja-kerja besar. Kerja bawa kapal terbang. Asal sebelum pandemik kerja bawa kapal terbang, pakai baju smart-smart, bawa kapal terbang, pilot. Tiba-tiba datang pandemik, viral dalam Facebook, pakai baju pilot, goreng caketiau tepi jalan. Ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu tak apa lagi, sekurang-kurangnya masih ada punca pendapatan. Ada yang terputus langsung, yang sebelum daripadanya bekerja dengan gaji yang kita sebut sebagai gaji harian. Contohnya apa dia? Pemandu teksi, penjajah tepi jalan, penjual kuih pagi-pagi, jual kuih tepi jalan. Kan? Orang nak pergi kerja sehingga beli kuih, dia beli nasi lemak dan sebagainya. Tiba-tiba bila berlaku pandemik, habis. Tak boleh berjual. Tak boleh berjual. Ujian daripada Allah. Ada tu yang kena buang kerja. Sebelum tu elok-elok kerja macam pilot tadi kan. Elok-elok kerja sebagai juruterbang, elok-elok kerja sebagai pegawai di mana-mana syarikat dan sebagainya. Tiba-tiba bila Allah uji dengan pandemik, habis. Terputus pendapatan. Diberhentikan kerja, putus punya pendapatan. Allahu Akbar. Tidak sedikit di kalangan rakyat Malaysia yang sepanjang tempoh pandemik tersebut, bila tak boleh tahan dengan ujian, diuji oleh Allah dengan kekurangan ataupun disempitkan rezeki, tidak kurang daripada rakyat, tidak sedikit di antara rakyat Malaysia yang telah membunuh diri sebab tak boleh tahan. Saya berdepan dengan satu kes tuan-tuan. Dia telefon Ustaz, dia pun cerita latar belakang keluarga dia yang ada perniagaan comel maju dan sebagainya. Bila berlaku pandemik, yalah biasanya barang buat niaga ni bukan barang yang cash. Tambah pula dia pula tu berniaga sebagai kontraktor. Ya, yang ada mesin dan sebagainya untuk buat kerja-kerja kontraktor dia dan sebagainya. Beli mesin ni bukannya beli mesin cash, beli mesin CCM. Tambah pula ada pekerja, ada premis dan sebagainya. Tiba-tiba bila pandemik, pendapatan tak ada, tapi komitmen ni kena terus berjalan. Mesin kena bayar, premis kena bayar, sewa premis. Lepas tu pekerja pula kena bagi gaji. Kalau tak, pekerja nak makan apa, kena bagi gaji. Akhirnya habis, simpanan habis. Telefon saya, Ustaz, saya nak minta pandangan. Dia kata, macam mana dalam keadaan saya begini? Dia kata. Sebab dia kata kalau ikut kata akal saya pada ketika ini, dalam keadaan begini saya tak tengok cara lain dah, Ustaz. Saya nak bunuh diri, katanya. Allah, saya nak bunuh diri sebab terlalu tenat dan terlalu sakit. Itu baru cerita pasal bisnes dia. Belum lagi cerita pasal keluarga, dalam keluarga pun yang bila berlaku konflik. Yalah sebelum ni boleh hidup mewah,
Kan? Boleh dengan senang lenang, tiba-tiba bila bisnes tak boleh berjalan, harta habis semua, akhirnya keluarga jadi porak-poranda bergaduh sama keluarga. Allahu Akbar. Saya dengar tu Allah kesian. Saya kata, sekarang ni apa tuan punya perancangan? Dia kata, saya tak ada perancangan lain dah Ustaz. Saya nak bunuh diri saja. Biarlah, dia kata. Dah halang-halang semua dah hancur, biarlah saya pergi. Allah Akbar. Kita pun bagi nasihat, bagi peringatan pada dia. Mati bukannya penyelesaian kepada semua masalah. Bila kita bagi sebegitu, alhamdulillah. Dia kata, terima kasihlah Ustaz. Saya rasa kalau tak sebab bertelefon dengan Ustaz, mungkin saya bunuh diri. Allahu Akbar. Elok balik hidup sampai sekarang, tuan-tuan. Tapi nak katanya sampai tahap demikian lupa orang kita, sebab diuji dengan kesempitan rezeki. Tu tak masuk lagi yang mencuri. Yang mencuri, Allahu Akbar. Ada kan, tengah-tengah kita sakit ni, dalam pandemik tu, dia boleh pergi mencuri. Sebab nak hidup punya besar. Nak bagi tahunya besarnya ujian tersebut. Tetapi walaupun ujian tersebut kita rasa besar di dalam hidup kita, kita kena ingat di awal ayat yang Allah Ta'ala sebut tadi. Allah Ta'ala sebut, وَلَنَبُلْوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit sahaja. Sedikit rasa lapar, sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, sedikit kekurangan harta benda, sedikit kehilangan orang yang kita sayang, sedikit disempitkan rezeki. Sedikit ni nak dibanding dengan apa yang sedikit itu? Dibanding dengan nikmat Allah yang besar yang kita ada di dalam hidup kita. Walaupun kita rasa ujian itu terlalu besar di dalam hidup kita, tapi yakinlah ujian yang Allah berikan itu adalah jentikan yang sedikit dibanding dengan nikmat Allah yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Allah sebut di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu cuba untuk hitung nikmat Allah di dalam hidup kamu, nescaya kamu tidak akan dapat menghitung banyak nikmat Allah di dalam hidup kita. Maka bila mana kamu diuji di dalam kehidupan kamu, Allah Ta'ala pesan, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar berita gembira bagi orang-orang yang bersabar. Siapa dia orang yang bersabar ini? Apa ciri-ciri dia orang yang bersabar? Di antaranya Allah Ta'ala sebut, allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, iaitu mereka yang apabila ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan suatu kesulitan. Apa makna musibah? Musibah ini apa-apa saja yang berlaku, yang menimpa di dalam kehidupan kita, yang mana perkara yang menimpa di dalam kehidupan kita itu tidak bersamaan dengan keinginan kita, ataupun bukan perkara yang kita suka. Walaupun perkara tersebut adalah perkara kecil, seperti contoh tangan kita terkena jarum, kaki terpijak duri, itu merupakan musibah. Musibah ni tak semestinya benda besar. Ujian ni tak semestinya benda besar. Apa saja ujian di dalam hidup kita ini, bila mana kita diuji, ciri orang yang berjaya, orang yang Allah Ta'ala sebut supaya orang yang bersabar itu siapa dia? Orang yang bersabar adalah mereka yang apabila ditimpa dengan ujian, ditimpa dengan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka sebut, mereka sedar, kami ini datangnya daripada Allah dan kami akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna kata, bukan selama-lamanya apa yang ada di dalam hidup kami ini, bukan selama-lamanya milik kami. Semuanya satu ketika nanti, termasuklah diri kami, nyawa kami, segala nikmat yang ada pada kami, semuanya satu ketika nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa saja musibah, tak semestinya kematian. Tapi orang kita sebut inna lillahi bila? Sebut inna lillahi bila berlaku kematian. Selagi tak mati, tak sebut inna lillah. Kawan datang bawa cerita Pulan bin Pulan, jatuh aksiden meninggal, masuk
ward ICU. Ya. Masuk ward ICU kan, masuk cucuk dengan hos oksigen, kemudian patah tangan, patah kaki dan sebagainya. Nah, kawan yang dengar berita ni jenis kawan hok selalu datang masjid, datang ngaji, tahu bila ditimpa dengan musibah walaupun tak mati kena sebut innalillah, dia pun sebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terkejut kawan yang bawa berita, jangan sebut innalillah lagi. Kenapa jangan sebut innalillah? Tak meninggal lagi katanya. Tak meninggal lagi, jangan sebut innalillah. Kita pun sebut innalillah ni bukan sekadar untuk orang meninggal dunia, apa saja musibah di dalam hidup kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Nabi SAW ajar pula doa. Bila mana ditimpa dengan musibah, kita doa pada Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ganjarkanlah aku terhadap musibah, terhadap ujian yang kau timpakan di dalam kehidupan aku, dan gantikanlah dengan yang lebih baik daripadanya. Seorang sahabiah, sahabat di zaman Nabi SAW, sahabat wanita di zaman Nabi SAW yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang akhirnya menjadi ummul mukminin, menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Ummu Salamah ini mendapat berita syahidnya Abu Salamah, suaminya, di medan pertempuran, Ummu Salamah telah sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dan selang beberapa ketika, pada ketika itu, selepas daripada itu, Ummu Salamah ini telah dipinang menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu ketika ditanya pada orang ramai, bertanya kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, dulu bila mana kamu dapat berita tentang syahidnya Abu Salamah, kamu sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian kamu baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni kami nak tanya, apakah ganti yang diberikan oleh Allah kepada kamu di dalam hidup kamu? Maka Ummu Salamah kata, Allah telah menggantikan Abu Salamah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, tuan-tuan. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkat apa? Berkat sabar di dalam hidup kita. Dan sabar ni bila ulama sebut sabar ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sabar ni ketika mana? Ketika kamu mula-mula kena ujian. As-sabru inda sadamatil ula. Sabar itu bila? Sabar itu ketika kamu awal-awal kena ujian. Kena ujian, kamu bersabar, itulah sabar yang sebenar. Bukannya sabar itu setelah kamu tenang, selepas menangis, meracau dan sebagainya, tidak. Sabar itu ketika awal-awal kamu kena dengan ujian. Sebab itu, dalam satu kisah ada seorang wanita yang menangis di tepi kubur. Kemudian Nabi dan para sahabat lalu, bila mana Nabi melihat keadaan wanita tersebut, Nabi SAW tegur. Nabi SAW bagi nasihat. Rasulullah bersabda kepada wanita tersebut, ya ummi isbirillah wattaqi, wahai ibu, bersabarlah kamu pada Allah dan bertakwa kepadanya. Bila sebut begitu, ibu ni melenting. Ilaika anni, kamu ni siapa? Mana kata dalam bahasa kita, sedaklah mu, bukan mu yang kena ujian, aku yang kena ujian. Tak. Jadi bila lihat respon ibu ni begitu, maka Nabi SAW berlalu, tinggalkan ibu tadi. Bila mana Nabi SAW berlalu, tinggalkan ibu tadi, maka para sahabat jumpa dengan ibu tadi. Wahai ibu, kamu kenal tak tu siapa? Dia kata, mana aku tahu. Tiba-tiba datang nak bagi nasihat, nak tegur aku, mana aku tahu siapa? Zaman tu bukan zaman kita. Zaman kita ada page. Zaman tu tak ada masa. Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, nak promote, tolong like page Facebook Rasulullah, kita pakai share semua, tak ada. Bukan zaman tu. Jadi Rasulullah ni, ibu ni tadi tak kenal pada Rasulullah, walaupun hidup pada zaman yang sama. Kemudian
sahabat pun beritahu, innahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi Allah. Bila mana kata tu Nabi, ibu ni tersedar. Bila mana tersedar, datang rasa bersalah, ibu ni datang bertamu di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak mohon kemaafan pada Nabi atas kekesalan tutur bicara dia. Bila mana sampai rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diringkaskan cerita, bila mana ibu ni beri salam dan Rasulullah keluar. Bila mana Rasulullah keluar, Rasulullah tengok wajah ibu ni, terus Rasulullah sebut as-sabru inda sadamatil ula. Sabar ini bila? Sabar ni ketika awal-awal kamu kena ditimpa dengan musibah. Itulah sabar yang sebenar. Kemudian kita sambung lagi, orang yang sabar ni apa janji daripada Allah? Wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang bersabar. Allah bagi tahu pada kita apa ciri-ciri orang yang bersabar. Kemudian Allah bagi tahu pula apa berita gembira bagi mereka. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim. Mereka lah, ya, yang akan memperoleh banyak kebaikan daripada Tuhan mereka dengan berkat sabar di dalam hidup. Dengan berkat sabar di dalam kehidupan kita. Di antaranya apa? Janji Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat sabar dalam kita melalui kesulitan di dalam kehidupan kita, ujian di dalam kehidupan kita. Di antaranya janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Ya, sesungguhnya di sebalik satu kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya di sebalik satu kesulitan ada kemudahan. Allah ulang dua kali. Allah ulang dua kali. Dengan menggunakan gaya bahasa atau ayat yang sangat istimewa sekali. Innamal usri. Ya, ulama sebut usri ini adalah merupakan kata yang kita sebut sebagai jenis perkataan kata mufrad ataupun kata tunggal, singular di dalam bahasa Arab. Yusra adalah kata jamak, ya, kata yang plural ataupun kata yang banyak, ya. Maknanya janji Allah di sebalik satu kesulitan ada banyak kelapangan yang disediakan oleh Allah. Dan bukan sekali Allah sebut, Allah ulang. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Sesungguhnya di sebalik satu kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya di sebalik satu kesulitan ada banyak kemudahan. Rahmat daripada Allah, kan? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Dapat rahmat daripada Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka inilah orang-orang yang beroleh petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah benda paling mahal di dalam hidup kita, yang mana Allah janjikan untuk orang yang bersabar. Apa dia? Janji hidayah, petunjuk daripada Allah kepada kita di dalam hidup kita. Dengan berkat apa? Dengan berkat kita sabar dalam menempuh ujian di dalam kehidupan kita. Penting tak penting hidayah dalam hidup kita ni? Penting, sehingga di dalam hidup kita kurang-kurang sehari semalam wajib untuk kita memohon hidayah 17 kali di dalam hidup kita. Wajib mohon 17 kali kurang-kurang. Mana datang pula ustaz ni wajib mohon 17 kali. Sebab apa? Mana datang wajib? Sebab sehari semalam kita menunaikan solat fardu 5 waktu. Dan jumlah rakaat di dalam solat 5 waktu ini ada 17 rakaat. 2 solat subuh, 4 solat zuhur, 4 solat asar, 3 solat maghrib, dan 4 solat isyak. 4 kali 3 12, 12 tambah 5 17. Di setiap rakaat itu adalah merupakan rukun qauli. Pada setiap rakaat membaca surah Al-Fatihah. Mana-mana rakaat yang tertinggal surah Al-Fatihah ataupun Al-Fatihah tidak dibaca dengan sempurna, maka tidak sempurnalah rakaat tersebut dan tidak diterima solat tersebut. Jadi di dalam surah Al-Fatihah kita minta, di setiap kali kita mohon, kita baca surah Al-Fatihah, kita mohon petunjuk daripada Allah
ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Mahal tak mahal hidayah dalam hidup kita? Mahal. Sehingga Nabi SAW saat mana Nabi pujuk pamannya, pakciknya Abu Talib untuk mengucap 2 kalimah syahadah, Allah Ta'ala tegur dan Allah rakamkan dalam Al-Quran. Bukan saja Allah tegur, bahkan Allah rakamkan di dalam Al-Quran. Nak bagi peringatan, nak bagi tahu pada kita mahalnya hidayah. Sehingga Allah SWT sebut, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak boleh memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang yang kamu sayang, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah pada siapa yang Dia kehendaki. Dan salah satu janji Allah, hidayah ini buat siapa? Hidayah ini ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah yang mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah. Siapa mereka? Adalah orang yang sentiasa bersabar dalam menempuh apa juga ujian ranjau kehidupan di dalam kehidupan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam sisa-sisa kehidupan kita ini kita menjadi hamba yang sentiasa bersabar dalam menghadapi ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan kesabaran kita itu kita akan memperoleh kebaikan, rahmat dan juga hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya matinya kita mati dalam husnul khatimah, dipanggil oleh Allah, diseru oleh malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita yang sentiasa kita minta. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirkanlah kehidupan kami dengan kehidupan yang baik, dan janganlah kau akhirkan kehidupan kami dengan pengakhiran yang buruk. Mudah-mudahan sedikit tazkirah dan peringatan pada malam ini memberikan manfaat kepada kita bersama insya-Allah. Dan sebelum menutup tirai tazkirah kuliah maghrib kita pada malam ini, saya nak cerita sedikit perkembangan kerja-kerja dakwah dan kebajikan yang kita gerakkan di bumi Sabah. Sebab pada pertemuan yang lepas kita ada lancar sumbangan untuk kerja-kerja dakwah di bumi Sabah. Jadi menjadi kewajipan saya untuk bila bertemu saya cerita sebuah sedikit perkembangan kerja-kerja dakwah di sana insya-Allah. Di antaranya sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kampung di pedalaman Sabah yang kita masa tu awal tahun 2020 sebelum berlakunya pandemik kita masuk ke sana. Kita buat pengislaman di sana, alhamdulillah. Pada ketika itu kita dapat islamkan 8 orang, dan salah seorang daripada yang kita islamkan itu adalah merupakan ketua kampung tersebut. Dan bila mana kita islamkan, subhanallah, lepas kita islamkan dia wakafkan pula tanah untuk dibinakan surau. Dan bila mana kita dah siap surau, ya, penduduk kampung tu nampak kesungguhan kita yang jaga mu'alaf, jaga saudara-saudara Islam kita yang masuk Islam ni. Jadi penduduk kampung mula semakin terbuka hati mereka, semakin terbuka hati mereka untuk menerima Islam. Mereka berbondong-bondong dah datang pada Islam, dan kita dimaklumkan ya hasil daripada pengislaman tersebut. Bila mana makin ramai yang masuk Islam, sudah ada beberapa rumah ibadah agama-agama yang lain yang kita boleh sebut sebagai dalam istilah kita yang lumpuh, ya. Sebab semua yang sebelum ni yang beribadah di sana dah masuk Islam, mereka dah tinggalkan agama-agama mereka, alhamdulillah, kan. Dan sekarang kita tengah usaha, ya, sebab sebelum ni memang ada dai kita yang kita hantar untuk datang mengajar berkala di sana. Sekarang ni bila dai itu berhenti di atas sebab keperluan dia juga, jadi sekarang ni kita tengah usaha nak cari pula dai yang kita akan hantar secara berkala ke sana. Selain daripada kita nak cari juga dai yang boleh tinggal bersama dengan mereka, walaupun bukan tinggal untuk selamanya, mungkin boleh datang seminggu sekali, ataupun datang berkampung seminggu mengajarkan mereka fardu ain, supaya mereka ini tidak kita tinggalkan begitu saja. Dan ada pula satu kampung tu yang masya-Allah kita
kita mula bersama dengan kampung tersebut pada tahun 2015 ataupun 2016 ingat saya. Ya, kita bimbing mereka, kita binakan mereka surau dan sebagainya. Alhamdulillah perkembangan yang baik di kampung tersebut. Kampung yang kedua tersebut baru-baru ni bila mana kita buat program sambutan Aidilfitri. Kebetulan kita buat program sambutan Aidilfitri pada waktu malam bila mana masuk solat Isyak tu, sebab kita dah niat untuk jamak qasar. Jadi saya persilakan kepada mereka yang jadi imam, dan pada ketika itu yang jadi imam adalah pengurusi surau tersebut yang asalnya seorang mualaf. masya-Allah, bila jadi imam bukan sekadar ada keberanian untuk jadi imam, bahkan bila jadi imam boleh baca Al-Quran dengan fasih, kemudian boleh mengimamkan solat dengan tertib, kemudian bila mana lepas solat boleh memimpin bacaan doa di dalam fully bahasa Arab, dan bacaan doa itu pun dibaca dengan tertib, masya-Allah. Okey, saya tidak, pada ketika itu saya mengalirkan air mata sebab bukan sebab rasa terharu ataupun rasa gah dengan usaha sendiri, tapi apa yang saya lihat di sanalah mengalirnya pahala-pahala kebaikan yang diberikan oleh para penyumbang untuk menyambung, membantu menggerakkan kerja-kerja dakwah kebajikan dan pendidikan yang kita gerakkan di bumi Sabah. Dan alhamdulillah sekarang ni di Sabah, kalau sebelum ni kita ada lebih kurang 16 buah sekolah rendah Islam di Sabah. Sekarang ni kita dah mengorak langkah untuk menyambung pula, sebab bila mana anak-anak yang dah habis di sekolah rendah Islam dengan pendidikan akademik dini dan tahfiz, pada sekolah menengah ibu bapa juga nak kesinambungan yang sama. Jadi bermula daripada tahun 2020 kita mula tubuhkan pula sekolah menengah Islam, dan sekarang ni sekolah menengah integrasi trust Islam yang berada di bawah kita ni di seluruh Sabah. Sekarang ni ada 3 buah sekolah yang sedang berjalan, dan salah satu sekolah tersebut yang namanya Smiti Al-Hafiz di Kota Kinabalu, yang mana sekarang kita menyewa satu tempat. Tempat tersebut bukanlah bangunan kedai, tapi dia merupakan bekas training camp atau pusat latihan yang berkeluasan dalam 3.6 ekar, yang mana di situ ada banyak kemudahan. Dan sekarang ni kita ditawarkan untuk membeli tanah tersebut dengan harga 5 juta ringgit. 5 juta kita tengok besar, tapi bila kita bagi kepada satu kaki persegi jatuh dalam lebih kurang 36 ringgit setengah satu kaki persegi. Satu kaki persegi 36 ringgit setengah, bukan tanah kosong, tapi tanah yang ada fasiliti, ada kemudahan bilik darjah, ada kemudahan dewan makan, dewan terbuka, asrama, surau dan sebagainya. Memang yang sangat-sangat kondusif untuk kita memulakan ataupun untuk kita beroperasi sekolah di situ. Jadi inilah di antara perkembangan kerja-kerja dakwah, kebajikan dan pendidikan yang kita jalankan. Pendidikan dalam sudut kebajikan pula, di antaranya sebelum daripada Ramadan kita terlibat dalam misi bantuan kepada mangsa-mangsa kebakaran di daerah Tawau yang melibatkan lebih daripada 700 buah rumah yang hangus terbakar. Pada ketika itu kita terlibat, kita bantu mereka sebab kebakaran itu berlaku di kala awal waktu mula buka sekolah. Jadi banyak pakaian-pakaian pelajar sekolah ni yang musnah, keperluan pembelajaran mereka yang musnah. Jadi kita bagi sumbangan kepada lebih kurang 200 orang pelajar. Bagi sumbangan tunai RM100 setiap seorang kepada 200 orang pelajar yang terjejas. Dalam masa yang sama kita lancarkan dapur rakyat. Dapur rakyat kita lancarkan di sana, yang berjalan selama sebulan setiap hari, menyediakan makanan. Di luar bulan Ramadan sediakan makan untuk tengah hari dan makan malam. Di dalam bulan Ramadan sediakan sahur dan berbuka puasa untuk 300 orang. Kita nak buat semua tak mampu. Jadi kita ambil, sebab dia kawasan tersebut dia ada lorong-lorong ataupun jambatan-jambatan. Jadi kita ambil satu jambatan, dalam berapa keluarga di sana, kita sediakan 300 pek makanan setiap kali berbuka puasa dan juga sahur sepanjang bulan Ramadan.
Jadi pada malam ini sekali lagi sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita buka ruang dan peluang kepada sidang jemaah untuk terus membantu kerja-kerja dakwah kebajikan, pendidikan dan fisabilillah di bumi Sabah. Malam ini kita lancarkan dana untuk membantu gerak kerja dakwah kebajikan, pendidikan dan fisabilillah di bumi Sabah. Kita pakailah bantu berapa yang kita mampu, insya-Allah mudah-mudahan jadi jariah dan kebaikan kita di akhirat nanti. Kalau mungkin tak mampu bantu dengan wang ringgit, bantulah dengan tembakan-tembakan doa ya, supaya ya kerja-kerja yang kita gerakkan di Sabah itu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Islam akan berkembang bukan sekadar di bumi Sabah, bahkan Islam akan menyinari seluruh dunia ini dan memayungi dunia ini dengan kebaikan dan keadilan, insya-Allah. Jadi sekali itulah yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti